Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik? Jadi Alhamdulillah pada hari ini Ustaz akan mengadakan siri kelas online bagi subjek pendidikan Islam tingkatan 2 ya. Jadi insyaAllah pada hari ini tajuk kita berkaitan dengan sebuah topik daripada bahagian hadis, iaitu munkar dicegah, hidup berkat. Adik-adik tahu apa itu munkar? Munkar bermaksud suatu perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala dan yang melanggar syarak, melanggar syariat Islam. Baca satu hadis yang diriwayatkan. Kita baca satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya dia tidak mampu maka ubahlah dengan lidahnya. Sekiranya tidak mampu ubahlah dengan hati. Sesungguhnya dengan hati itu merupakan selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, apa maksud kemungkaran? Maksud kemungkaran dari sudut bahasa ialah perbuatan atau perkataan yang dianggap buruk oleh akal yang sihat. Akal kita menganggap pukul orang, memukul orang itu buruk, itu kemungkaran. Akal kita menganggap minum arak yang memabukkan, itu adalah kemungkaran. Dari sudut istilah, perbuatan yang atau perkataan yang ditegak oleh syarak atau yang melanggar perintah Allah. Apa saja yang melanggar perintah Allah maka dikira kemungkaran. Apa hukum mencegah kemungkaran dia? Hukum mencegah kemungkaran adalah wajib. Lihat, ada beberapa cara untuk mencegah kemungkaran seperti yang disebut oleh di dalam Islam, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tadi ya. Cara yang pertama adalah falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia mengubah dengan tangan. Bagaimana nak mengubah dengan tangan? Yang pertama, adik-adik, kita mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang kuasa. Sekiranya adik-adik seorang pengawas di sekolah, gunakan kuasa yang ada pada adik-adik sebagai seorang pengawas. Jika kita nampak suatu kemungkaran pada kawan-kawan, seperti kita nampak kawan-kawan hisap rokok dalam tandas, kita nampak kawan-kawan ponteng sekolah, jadi kita gunakan kuasa dengan kuasa yang ada, kita boleh laporkan kepada guru, kita boleh tahan dia daripada hisap rokok. Dan cara yang kedua dengan bertanggungjawab mencegah kemungkaran di bawah orang jagaannya. Sebagai seorang bapa, dia akan bertanggungjawab jaga anaknya. Anak balik dia malam, bapa bertanggungjawab, mak bertanggungjawab. Anak melakukan kemungkaran di luar, bapa bertanggungjawab. Di sekolah, pelajar-pelajar melakukan kemungkaran, guru-guru bertanggungjawab. Jadi orang yang ada kuasa, dia akan mempunyai tanggungjawab terhadap orang yang berada di bawahnya. Jadi adik-adik, kalau kita ada kuasa, diberikan kuasa, gunakan kuasa itu untuk mencegah kemungkaran, bukan menggunakan kuasa untuk meningkatkan kemungkaran. Dan pula cara yang kedua adalah dengan mengubah dengan lidah. Falyughayyirhu biyadihi. Bagaimana nak ubah dengan lidah? Kita ubah dengan percakapan, lisan, kita beri nasihat, teguran. Teguran ni adik-adik, kita tak boleh harapkan kawan kita tu berubah dalam masa sehari. Kita tak boleh harap kita tegur dia sekali, dia dah berubah. Tapi kita kena nasihat dia, bimbing dia dengan penuh hikmah, penuh kasih sayang. Ingat ya adik-adik, kita tidak benci orang yang buat kemungkaran, tapi kita benci kemungkaran yang beliau lakukan. Kerana kita kena ingat adik-adik, bila kita melihat orang melakukan kemungkaran, pada hari itu mungkin Allah menguji beliau untuk melakukan kemungkaran. Mungkin Allah uji beliau. Dan Allah
Mungkin satu masa nanti Allah akan uji kita dan keadaan sedemikian. Jadi gunakanlah kata-kata yang baik, bimbingan yang baik, nasihat yang baik untuk mengubah kawan-kawan ke arah yang lebih baik. Terusnya, adik, cara yang ketiga yang diajar oleh Nabi SAW adalah فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ, ubah dengan hati. Ini paling lemah lah, nak cakap tak mampu, nak guna kuasa pun tak ada. Jadi kita ubah dengan hati. Cukup sekadar kita benci kemungkaran, nampak tempat muka kita jauhkan diri. Lepas dalam hati kita bertekad tak akan melakukan perkara kemungkaran. Dan satu hari kita pun berazam, kalau kita ada kita mampu diberi kekuatan untuk bercakap, kita ada kuasa, kita berazam untuk ubah kemungkaran. Mungkin hari ini kita tak ada dua power ni. Jadi kita tekad dengan hati, satu hari nanti aku, jika diberikan kuasa, diberikan kekuatan, aku akan cuba mengubah kemungkaran yang ada. Okey, baik adik-adik. Apa hikmah kita menangani kemungkaran? Apa kelebihan yang kita dapat? Benda ni bukan semua orang suka. Jadi ada kelebihan yang Allah bagi pada kita. Sebagai seorang individu, hikmahnya kita mencegah kemungkaran dengan kuasa dan kemampuan yang ada. Contohnya seperti menguatkuasakan undang-undang atau peraturan di sekolah. Sebagai seorang pengawas, saya katakan kita kuatkuasakan undang-undang yang sekolah buat. Belajar datang awal, tepat pada masanya, masuk kelas pada tepat masanya, pulang ke sekolah tepat pada masanya, rehat di kantin tepat pada masanya. Dan kita menangani kemungkaran itu sebagai seorang masyarakat, kita dapat menangani secara lisan, seperti secara tulisan, dan dengan cara kita memberi nasihat, teguran yang membina. Dan kita juga boleh membenci kemungkaran dalam hati dan berusaha untuk menjauhinya. Kita tengok adik-adik, seterusnya adalah pengajaran hadis. Sebagai umat Islam, apa yang kita nak kena buat? Sebagai umat Islam, kita hendaklah mencegah kemungkaran dengan kuasa yang ada, kemampuan yang ada, peraturan. Dekat mana yang kita mampu, kita buat kuasakan, gunakan kuasa yang kita ada. Yang kedua, sebagai umat Islam, kita hendaklah menangani kemungkaran secara lisan atau tulisan seperti nasihat dan teguran yang membina. Kalau tak mampu guna kuasa, kita guna lisan, beri nasihat, teguran, tulisan. Dan yang ketiga, sebagai umat Islam, kita hendaklah membenci kemungkaran dalam hati dan berusaha untuk menjauhinya. Jadi ini merupakan sebahagian daripada apa yang dapat kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan siri pengajian kita, iaitu mencegah kemungkaran. Mungkar dicegah, hidup berkat. Jadi saya rasa setakat ini dulu. Kita akan berjumpa pada siri yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di siri yang akan datang.